Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda. وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kedua, dan demikian lagi jika anaknya itu memerdekakan ibunya atau anaknya itu asabah yang memerdekakan ibunya, maka sah ia jadi wali pada kedua surah itu. Sebelum kita bahas terlebih lanjut berkenaan dengan orang panggil kaedah yang keempat daripada perkara yang berkaitan dengan tertib wali asabah, kita baca Kashfun Niqab dulu, sambungan pada kaedah yang kedua dulu. Kaedah yang keempat yang mengatakan bahawasanya anak itu tidak sah menjadi wali bagi ibunya, melainkan anak tersebut status dia ialah anak sepupu, maka sah dia tu menjadi wali bagi ibunya. Maka sambung dalam satu topik ia hukum anak menikahkan ibu kandungnya. Kata musannif, tiada sah anak itu akan wali ibunya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhaj telah menjelaskan bahawa tidak boleh dan tidak sah seorang anak menjadi wali kepada ibunya dan menikahkan ibunya dengan lelaki lain dengan sebab dirinya ialah anak kepada ibu tersebut. Pendapat ini berbeza dengan pandangan Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dan imam tiga mazhab yang lain. Mazhab apa selain Syafi'i lah, iaitu mazhab Ahmad ibnu Hanbal, mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah. Jadi maknanya pendapat yang mengatakan anak tu boleh menikahkan ibu dia sendiri itu selain daripada mazhab Asy-Syafi'i. Mereka menyatakan pandangan bahawa anak boleh menjadi wali. Mereka di sini tiga mazhab lain pula, iaitu Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, yang mengatakan anak boleh menjadi wali sekaligus menikahkan ibunya sendiri dengan lelaki yang lain. Jadi khilaf yang mu'tabar lah, adakah anak, status anak ni boleh menikahkan ibu dia sendiri. Khilaf 4 mazhabnya. Mazhab Syafi'i tidak boleh, 3 mazhab lain boleh. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, tidak sah perkara tersebut adalah kerana antara ibu dan anak tersebut tidak ada musyarakah pada nasab dan keturunan. Musyarakah ni kongsi lah.
Perkara ini berlaku disebabkan ibu tersebut dinisbahkan kepada bapa bagi ibu tersebut, sedangkan anak lelakinya dinisbahkan kepada bapaknya, yakni suami bagi ibu yang dimaksudkan. Jadi dia kata mazhab Syafi'i memberikan illah, memberikan sebab kenapa tidak boleh anak itu menjadi wali kepada ibu dia, kerana tidak berlakunya musyarakah pada nasab, iaitu perkongsian. Mana? Iaitu bapa bagi ibu dengan bapa bagi anak, adakah sama ke berbeza? Berbeza. Sebab itu tidak berlaku musyarakah. Bapa bagi ibu, datuk bagi anak. Bapa bagi anak, suami ibu. Jadi dia bapa yang berbeza. Jadi tidak boleh anak tersebut menjadi wali kepada ibunya. Inilah illah sebab kenapa anak tidak boleh menjadi wali kepada ibunya, yang tidak disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, tapi disebutkan dalam kitab Syuruh Minhaj, iaitu An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj. Perkara ini berlaku disebabkan ibu tersebut dinisbahkan kepada bapa. Habislah. Adapun suami, maka dirinya tidak ada sama sekali sabit kewalian atas isterinya. Seseorang ibu itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Suami, dah suami. Kalau masih suami, kalau masih suami, kalau suami itu mati, nak jadi wali macam mana? Dan kalau kita kata suami atas dasar dia tu bekas suami sebab cerai, maka suami tetap tidak boleh menjadi wali kepada isteri dia sendiri untuk menikahkan dia dengan orang lelaki lain. Seseorang ibu itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, itu jelas. Seperti mana yang kita bahas minggu lepas, perempuan tidak boleh untuk menikahkan dirinya sendiri. Maka begitu juga tidak boleh menikahkannya oleh orang yang di bawah ibu tersebut, iaitu anaknya sendiri. Ibu dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Seperti mana dibahaskan dulu, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Orang yang di bawah perempuan, furuk perempuan itu, iaitu anak, pun tidak boleh untuk menikahkan ibunya sendiri. Pendapat yang menyatakan keharusan anak menikahkan ibu kandungnya sendiri adalah berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab 3 yang mengatakan boleh anak menikahkan ibunya sendiri ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan pula tu, dalalatul ahwal, dalalatul hal, penunjuk kepada perbuatan Nabi itu menunjukkan keharusan anak menjadi wali kepada ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bernikah dengan Ummu Salamah, maka Ummu Salamah telah berkata kepada anak lelakinya, iaitu Umar, bangunlah kamu dan nikahkanlah olehmu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya, iaitu Umar, pun menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya, iaitu Ummu Salamah. Hadis ini telah riwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Jadi macam mana kita mazhab Syafi'i berta'ammul atau bermuamalah dengan hadis ini? 3 mazhab lain berdalilkan hadis ini untuk menunjukkan keharusan anak menjadi wali kepada ibunya. Anak, iaitu Umar, menikahkan ibunya Ummu Salamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa para ulama yang berpendapat bahawa seorang anak tidak boleh menikahkan ibunya itu menjawab riwayat tersebut dengan mengatakan bahawa anak Ummu Salamah yang sebenarnya masih kecil. Jadi mazhab Syafi'i pun menjawab tentang riwayat hadis itu seolah-olah macam sah anak itu menjadi wali kepada ibunya sendiri. Jadi mazhab Syafi'i menjawab anak Ummu Salamah masih kecil sebenarnya. Hal ini kerana anak Ummu Salamah yang sebenarnya dilahirkan di bumi Habsyah pada tahun kedua daripada hijrah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan ibunya, iaitu Ummu Salamah, pada tahun keempat hijrah. Jadi anak dia itu masih lagi 2 tahun. Masih 2 tahun. 2 tahun macam mana nak jadi wali? Bahkan 2 tahun ni masih lagi dalam keadaan orang yang boleh, orang panggil apa, menyusu susu ibu, yang menyebabkan kalau dia minum susu ibu, najis yang keluar daripada kubul dia tu, kencing dia tu tidak menjadi najis mutawassithah. Jadi wali dia tidak jadi wali, budak kecil lagi. Mana dia? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Ummu Salamah, anaknya tersebut berumur sekitar 2 tahun daripada hijrah. Meskipun seseorang berpandangan bahawa anak sendiri boleh menikahkan ibunya, akan tetapi situasi Ummu Salamah itu tidak patut anaknya yang masih kecil dan belum baligh menikahkan ibunya sendiri. Itu mazhab Asy-Syafi'iyah. Dia menjawab balik riwayat daripada
Pandangan tiga mazhab yang mengambil dalil tersebut sebagai keharusan untuk menikahkan anaknya sendiri. Oleh itu, orang yang menikahkan Ummu Salamah adalah orang yang sabit pada pihak anak bagi bapa saudara. Jadi mazhab Syafi'i kita mazhab Syafi'i kita jawab yang menikahkan Ummu Salamah dengan Nabi SAW ialah anak bagi pak saudara dia. Dia panggil apa? Sepupu dia sendiri yang menikahkan dia, bukannya anak dia. Maka orang yang menikahkan diri Ummu Salamah yang sebenarnya ialah cucu bagi bapa saudara. Cucu bapa saudara bagi bapa Ummu Salamah. Gitu pula. Jadi dikata tadi, oleh itu orang yang menikahkan Ummu Salamah adalah orang yang sabit pada pihak anak bagi bapa saudara. Maka orang yang menikahkan diri Ummu Salamah yang sebenarnya ialah cucu bapa saudara bagi bapa Ummu Salamah. Cucu bapa saudara. Jauh, cucu bapa saudara bagi bapa Ummu Salamah. Bukan itu sahaja, bahkan boleh membalas hujah semula ke atas orang yang mengharuskan anak menikahkan ibunya sendiri itu dengan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa berhajat dan tanpa memerlukan kepada wali untuk menikahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i, dia balas dua hujah. Pertamanya, riwayat berkaitan dengan hadis seolah-olah Ummu Salamah dinikahkan oleh anaknya sendiri itu ialah bukan anaknya sendiri. Kerana anaknya, walaupun kita kata anaknya nak bagi nikahkan dia sekalipun, tapi anaknya lahir pada 2 Hijrah. Sedangkan menikah dengan Nabi SAW pada 4 Hijrah. Berbeza 2 Hijrah, makna 2 tahun. Mana mungkin 2 tahun dia belum balik, dia masih kecil, menjadi wali dan menikahkan ibunya. Dan yang kedua, hujah yang kedua, Nabi SAW boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Itu khususiat Nabi SAW. Jadi tidak ada masalah kalau dia ni nak tak ada wali sekalipun Ummu Salamah, melainkan anak dia saja. Anak dia tak payah jadi wali, Nabi SAW sendiri boleh menikahkan diri dia sendiri. Selain itu, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala telah menjawab juga kemusykilan tersebut, bahawa yang dimaksudkan dengan Umar tersebut ialah Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tersebut merupakan anak kepada bapa saudaranya, yakni sepupu bagi Ummu Salamah. Nama beliau sama seperti anak Ummu Salamah yang juga bernama Umar. Demikian itu diterangkan juga oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah. Jadi Syekh Ibn Hajar juga bersebut dalam Tuhfah yang dinukilkan daripada Imam Ibnul Jauzi yang mengatakan Umar itu betul anak dia, tapi mungkin maksud hadis ni ialah Umar bin Khattab, iaitu sepupu Ummu Salamah. Jadi kalau Umar bin Khattab sepupu Ummu Salamah, jadi tidak ada iskal, tidak ada kemusykilan, bolehnya, harusnya sepupu menikahkan ataupun mewalikan sepupunya perempuan yang lain untuk menikahkan dengan lelaki yang lain. Atas tertib wali yang kita telah sebutkan minggu lepas, daripada bapa, datuk dan sebagainya, sampailah akhirnya kepada anak bagi mamaknya. Istilah bahasa kita, anak bagi mamaknya, ini anak bapa saudara yang dikenali sebagai sepupu. Oleh sebab itu, sebahagian periwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahawasanya Umar yang dimaksudkan itu ialah Umar anak kepada Ummu Salamah. Sebahagian periwayat menyangka Umar tu Umar anak dia. Bukan itu sahaja, bahkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa hadis yang diriwayatkan oleh sebahagian periwayat hadis, iaitu bangunlah olehmu wahai budak-budak, nikahkan olehmu akan ibumu, ialah hadis yang batil dan tiada asal baginya sama sekali. Okey, ni dari sudut apa nama tu? Okey, ni dari sudut kritikan terhadap hadis pula. Okey, matan hadis dia kata apa? Bangunlah kamu wahai budak-budak. Jadi nak macam mana nak kata Umar bin Khattab? Takkan Umar bin Khattab budak-budak? Maka berdasarkan hadis mengatakan bangunlah oleh kamu wahai budak-budak, itu menunjukkan hadis tersebut riwayatnya batil, tidak ada asal. Gitu pula Imam Ibn Jauzi jawab. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughni Al-Muhtaj bahawa bukan sahaja anak lelaki tersebut tidak boleh menikahkan ibunya sendiri, bahkan tidak boleh juga menikahkan ibu kepada ibunya, iaitu nenek dan ke atas. Mana cucu, cicit, buyut tidak boleh juga untuk menikahkan nenek dia, moyang dia. Maknanya furuk kandung tidak boleh menikahkan usul yang kandung. Itu kaedah. Jadi kita buat contoh-contoh ni, kita letak satu kaedah senangnya, ialah furuk yang kandung tidak boleh menikahkan dan mewalikan usul yang kandung.
Sebab tidak bolehnya anak tersebut menikahkan ibunya sendiri adalah disebabkan oleh bunuwah, iaitu status keanakan. Jadi bunuwah, ubuwah, ukhuwah, apalagi umumah yang minggu lepas tu kalau mengaji maqulat asyarah dia panggil maqulat idhafah, maqulat idhafi. Maqulat idhafi, menyandarkan sesuatu dengan sebab kita faham yang lain. Ali bapa, Ahmad anak. Bapa Ahmad anak sebab ada bapaknya Ali. Jadi Ahmad itu sifatnya bunuwah, ada sifat keanakan. Ali itu sifat ubuwah, kebapaan. Tu maqulat idhafi. Adalah disebabkan oleh bunuwah semata-mata tanpa ada sebab yang lain. Sebab itu Syekh Daud Al-Fatani membuat satu tafri' masalah, kalau dia itu anak dalam masa yang sama anak sepupu, maka boleh anak tersebut menikahkan ibunya dari sudut, bukan dari sudut bunuwah, dari sudut anak sepupu, seperti mana yang kita telah tunjuk pada minggu lepas. Kemudian status anak sebagai anak bagi sepupu boleh menikahkan ibunya. Kata musannif, anak bagi anak mamaknya. Ini pun kita baca dah dulu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa anak bagi sepupunya yang telah menjadi anaknya sendiri hasil pernikahannya dengan sepupu boleh menikahkan ibunya. Boleh? Jadi kita dah buat dah contoh whiteboard tu. Jadi ibu dia ni, ibu, kita kata ibu ni sebabnya dia dah berkahwin dengan orang lain, kemudian ada anak. Kemudian ibu ni dia menikah dengan sepupu dia sendiri, lepas tu ada anak. Jadi anak dia sendiri dengan anak hasil menikah dengan sepupu, siapa boleh jadi wali kalau suami dia mati atau sepupu dia mati? Anak sepupu dia. Sebab anak sepupu dia boleh menikahkan dan mewalikan ibunya sendiri bukan atas dasar bunuwah keanakan, tapi atas dasar anak sepupu. Hal ini berlaku demikian kerana statusnya. Hal ini berlaku demikian kerana statusnya bukan semata-mata bunuwah. Status dia bukan semata-mata keanakan, tetapi status dia ialah anak sepupu. Meskipun kaedah dalam mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahawa status bunuwah keanakan pada seseorang menyebabkan tidak boleh menjadi wali kepada ibunya, akan tetapi ia bukannya penghalang secara mutlak untuk mewalikan dan menikahkan ibunya. Tak. Bahkan ada cara lain, antaranya status dia sebagai anak sepupu. Jadi bukanlah semata-mata anak itu secara mutlak tidak boleh menikahkan ibunya, tidak. Bahkan ada masalah yang diistifnakan, yang dikecualikan, iaitu pertamanya dia itu statusnya anak sepupu dalam masa yang sama, maka boleh menikahkan ibunya atas dasar dia itu anak sepupu, bukan keanakan. Oleh itu, jikalau bersama status bunuwah itu status yang lain pada seseorang, yakni tidak semata-mata status bunuwah keanakan sahaja, maka tidak mencegah orang tersebut oleh syarak untuk menjadi wali kepada ibunya. Contohnya yang pertama dulu tu, iaitu kita dah lukis dah berkaitan dengan anak sepupu. Anak sepupu boleh untuk menjadi wali kepada ibunya sendiri kerana bukan dari sudut bunuwah keanakan, tapi dari sudut anak sepupu. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, yang kedua, kedua daripada kaedah yang keempat. Jadi kaedah yang keempat dia kata dulu, tiada sah anak jadi wali, melainkan hak pertama anak tu anak sepupu. Ni yang kedua pula. Yang kedua ni makna anak tu boleh menikahkan ibunya sendiri. Mana? Dan demikian lagi jika anaknya anak bagi ibu itu memerdekakan ibunya ibu anak. Makna anak tersebut ialah orang mu'tiq. Mu'tiq ni ialah orang yang memerdekakan seseorang. Jadi ibunya ini atiqah, orang yang dimerdekakan. Jadi kalau ibunya hamba kemudian dimerdekakan, anaknya memang hamba dah, maka bolehlah anak ini menikahkan ibunya sendiri, boleh. Tu ya. Atau anak bagi ibu itu asabah yang memerdekakan ibunya, ibu bagi anak tersebut. Jadi sekarang ni ibu nak kahwin. Ibu nak kahwin. Ibu asalnya hamba. Tiba-tiba dimerdekakan oleh orang lain. Ibu pun merdekalah. Bila ibu merdeka, dia nak menikah. Dia nak menikah, tak ada wali-wali yang lain kecuali hak mu'tiq sahaja. Orang yang memerdekakan dia sahaja yang boleh mewalikan dia. Sekarang ni mu'tiq tu mati pula. Jadi siapa yang akan jadi wali kepada ibunya ni?
Orang yang merdekakan dia mati dah. Jadi anak dia, anak bagi mu'tiq tersebut yang akan menikahkan ibu dia. Kerana anak tersebut asabah bagi mu'tiq. Tengok asabah mu'tiq tu muka surat 68 tu lah. Itu dia sebut dah tertib asabah mu'tiq. Nombor 1 didahulukan anaknya, anak mu'tiq. Jadi kalau mu'tiq mati, orang yang memerdekakan ibunya mati, maka ganti anak dia lah. Anak bagi asabah, anak bagi mu'tiq. Maka anak bagi mu'tiq boleh menikahkan apa nama tu? Gini. Silap. Atau anaknya, anak ibu itu asabah yang memerdekakan ibunya. Okey, sekarang ni mu'tiq, orang yang memerdekakan ibunya. Ibu dia nak kahwin. Okey, ibu dia nak kahwin. Sepatutnya yang jadi wali mu'tiq lah. Okey, contoh. Mu'tiq lah, tiba-tiba mu'tiq tak ada. Lepas tu yang jadi wali siapa? Anak ibu tu. Anak ibu tu status dia asabah bagi mu'tiq. Baru boleh. Bukannya anak bagi ibu tu semata-mata anak tak. Anak tu, dia tu status dia asabah bagi mu'tiq. Dia tu asabah bagi mu'tiq, bagi orang yang memerdekakan dia. Jadi bolehlah dia menikahkan ibunya sendiri kerana anak tersebut ialah asabah bagi orang yang memerdekakan ibunya. Maka boleh. Makna dia boleh menikahkan ibunya dari sudut, bukan dari sudut bunuah sahaja, keanakan, bahkan dari sudut dia itu asabah bagi mu'tiq. Maka sah ia anak tersebut jadi wali pada kedua surah itu, iaitu surah pertama, anak itu mu'tiq, orang yang memerdekakan ibunya. Yang kedua, anak tersebut ialah asabah bagi mu'tiq. Asabah bagi mu'tiq, asabah bagi orang yang memerdekakan ibunya. Jadi istilah asabah ini ada dalam kitab faraid lah. Dia panjang lah berkaitan asabah ni. Ada dia panggil asabah ma'al ghair, asabah bil ghair, asabah bin nafsi, macam-macam lah weh. Tu pergi tengok kitab faraid. Sebab tu ilmu ni dia satu weh. Dia tidak cukup kalau munakahat dia bahagi ni, dia kena pergi tengok hak lain. Dia ilmu ni satu, bersambung. Kadang-kadang dia ada kaitan dengan bab ibadat, kadang-kadang berkaitan bab muamalat, kadang-kadang berkaitan munakahat saja, kadang-kadang berkaitan dengan jinayat. Macam dalam contoh dalam bab hamba ni, sehari akan datang bab hamba-hamba ni. Hamba ni dia akan bahas bab akhir sekali selepas jinayat. Babul itqi, bab merdeka. Sebab ulama fiqh letak bahagian akhir sekali. Kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, supaya orang yang khatam kitab fiqh, khatam bab merdeka ni dalam keadaan mudah-mudahan esok-esok dia merdeka daripada masuk neraka. Tu dia punya hikmah dia. Yang ketiga, apakah orang, masalah mana lagi anak boleh menikahkan ibunya sendiri? Yang ketiga, dan demikian lagi jika anaknya, anak ibu itu saudara sebapak dengan dia, saudara sebapak dengan ibu. Saudara sebapak dengan ibu. Lek ni. Demikian lagi mana harus boleh anak mewalikan ibunya jika anaknya, anak ibu itu saudara sebapak dengan dia, dengan ibu itu. Maka macam mana kita nak bagi surah, macam mana kita nak taswir masalah ibu dia ni saudara sebapak dengan dia, anak dia ni saudara sebapak dengan ibu, macam mana? Maka surah ini, surah yang ketiga ni, dengan wati syubhah. Dengan wati syubhah ataupun kafir majusi yang mengharuskan berkahwin dengan anaknya, anak bagi ibu tu. Tengok nombor 2 dia kata apa? Yakni, maka surah ini akan berlaku apabila berlakunya wati syubhat. Maka surah ini berlaku pada kafir majusi, yang adalah mereka itu majusi mengharuskan berkahwin dengan anak sendiri, seperti mana misal musannif. Jadi begini. Allahumma salli ala Muhammad. Pelik sikit lah ni weh. Contohnya ibu dia ni, macam mana nak bagi contoh? Tu dia bagi contoh dah. Bagi contoh dah, okey. Kata musannif seperti wati bapa akan anaknya.
Wati bapa akan anak bapa. Mana bapa setubuh dengan anak perempuan. Anak perempuan dia sendiri. Dengan sangka nyonya bapa akan isterinya, nyonya bapa. Oh, dia ingatkan isteri bapa tu. Rupa-rupanya bukan isteri dia, tapi anak perempuan dia pergi jima. Jadi wati syubhat situ. Maka beranak ia anaknya itu dengan dia, dengan bapa. Maka adalah anak itu dinamakan saudara sebapa dengan dia, dengan perempuan. Jadi sekarang ni dia kata, sekarang ni bapa ni ingatkan yang dia jimak ni isteri dia. Tiba-tiba rupa-rupanya yang dia jimak ni ialah anak perempuan dia sendiri. Hasil jimak dapat anak. Hasil jimak dapat anak. Dapat anak lah. Maka anak tu status dia apa? Anak dia itu dia panggil saudara sebapa dengan dia, dengan perempuan tu. Saudara sebapa dengan dia, dengan perempuan tu. Sebab apa saudara sebapa? Sebab bapa sama. Bapa yang bersetubuh dengan anaknya sendiri, itu bapa dia. Hasil anak tu bapa dia siapa? Bapa dia lah bapa dia lah. Sebab tu saudara sebapa tu dia bukan saudara seibu sebapa. Pelik ni. Maka sat lagi, kalaulah anak bagi bapak ni nak kahwin, boleh tak anak yang hasil daripada wati syubhat ni menikahkan dia? Boleh. Itu contoh bagi wati syubhat. Yang mana anak dia boleh menikahkan ibu dia sendiri dari sudut status anak bagi anak dia tu ialah saudara sebapak dengan perempuan. Sekali lagi, bapak ni dia setubuh dengan anak dia sendiri. Kerana menyangka itu isterinya. Rupa-rupanya bukan. Kemudian hasil lahir satu anak. Jadi anak yang hasil persetubuhan tu dia panggil anak apa? Syubhat lah. Wati syubhat. Lepas tu dia panggil apa lagi? Saudara sebapak dengan perempuan yang dijimak tu. Sebab anak dia yang dia salah jimak tu, bapak dia ialah orang yang dijimak, orang yang menjimak dia. Kemudian anak yang hasil daripada jimak tu pula ialah siapa dia punya bapak? Pak dia juga. Tu dia kata saudara sebapak tu. Cuma hak ni wati syubhat. Maka bila nanti anak dia itu nak nikah, contoh bapak dia mati, anak perempuan nak nikah, maka boleh tak anak yang hasil persetubuhan syubhat tu nikahkan dia? Boleh. Pelik tu Demikian lagi pada kafir majusi itu, maka adalah pada masalah ini. Kafir majusi sama jugalah. Yang ni kafir majusi yang mengharuskan ibu bernikah dengan anaknya. Ibu bernikah dengan anaknya. Jadi contoh kalau yang kedua pula. Yang kedua kafir majusi lah. Mana tadi kafir majusi tu? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dia kata nombor 2 tadi, dia kata tadi maka surah dia kata tadi maka surah ini berlaku pada kafir majusi yang adalah mereka itu kafir majusi mengharuskan berkahwin dengan anak sendiri. Jadi sekarang ni ibu ni nikah dengan anak sendiri. Dia setubuh dengan anak sendiri. Setubuh dengan anak sendiri waktu majusi lah. Sebab majusi dia kata harus. Dia pun jimak gunggang dapat anak. Bukan dapat anak. Apa nama tu? Ibu dia setubuh dengan anak dia sendiri. Betul lah. Ibu dia tu setubuh dengan anaknya sendiri. Kemudian hasil anak. Tu dia kata. Demikian lagi pada kafir majusi, maka adalah pada masalah ini dapat anak itu akan jadi wali bagi ibunya. Ibu bagi anak. Tetapi bukan jalan anaknya. Jadi sekarang ni mak dia setubuh ibu dia. Ibu dia setubuh anak dia. Lahir anak. Bila lahir anak, kisahlah dari sudut majusinya, kemudian masuk Islam contohnya. Masuk Islam, wali apa semua tak ada, kecuali anak dia tu saja yang hasil daripada persetubuhan tadi. Boleh tak anak tadi menjadikan wali bagi mak dia untuk nikah? Boleh. Selesai. Tu yang ketiga. Keempat dia, dan demikian lagi jika anak bagi ibu itu qadi. Pula dah. Sekarang ni anak tidak boleh menikahkan ibu dia kecuali anak dia tu qadi atau hakim atau orang yang memerintahkan pada suatu tempat itu. Pemerintah lah.
maka tiada bagi ibunya, ibu bagi anak itu wali yang asabah, dia tak ada. Wali asabah tak ada, dan tiada mu'tiqnya, mu'tiq bagi ibu, orang yang memerdekakan ibu pun tak ada. Maka ialah anak yang jadi hakim tu, jadi wali bagi ibunya, ibu bagi anak. Noktah. Tengok nombor 4 dia kata apa? Nombor 3 tak baca lagi. Nombor 3, yakni seperti berkahwin mereka itu dengan anak mereka sendiri. Mereka itu majusi lah. Mana ibu menikah dengan anak sendiri. Maka tatkala dapat anak, maka anak itu dinamakan saudara sebapa. Okey, majusi. Sekarang ni ibu berjimuk dengan anak sendiri, hasil anak. Okey, ibu apa nama tu? Anak tu, pak dia siapa? Pak dia ialah suami ibu dia tu lah. Hasil anak dia itu, pak dia siapa? Ya. Pak dia siapa? Pak dia ialah suami bagi ibu tu jugalah. Ibu berjimuk dengan anak sendiri. Jadi anak itu, pak dia siapa? Pak dia adalah suami ibu tu. Kemudian hasil anak. Okey, hasil anak. Bila hasil anak, jadi anak yang dihasilkan itu, anak yang dihasilkan itu, dia panggil saudara sebapa dengan anak yang berjimuk dengan ibu tadi. Sebab apa? Sebab ibu bila bernikah dengan anak tu bukan status suami dia lain. Segala masalah sekarang ni, majusi dia mengharuskan untuk menikah anak sendiri. Jadi yang ibu berjimuk dengan anak tu bukan suami, tiba-tiba hasil anak yang dihasilkan tu juga dia panggil saudara sebapa. Maka sat lagi, kalau ibu dia ni nak kahwin, tak ada wali lain melainkan anak dia yang hasil persetubuhan tadi, yang saudara seibu sebapa tu, boleh menikahkan dia, boleh, tak ada masalah. Pelik sikit lah. Tapi bila yang boleh nikah tu selepas masuk Islam lah. Ni waktu majusi. Sekarang ni yang keempat, yakni tak habis yang ketiga tadi. Dengan ibunya sendiri, maka haruslah jadi wali bagi ibunya tatkala berkahwin nanti, tetapi bukan jalan bunuah, bukan atas jalan anak. Bahkan jadi wali ia seorang anak tadi atas jalan saudara sebapa. Tu habis. Yang keempat, yakni tidak ada bagi ibunya, ibu anak itu mu'tiq. Tak ada orang yang merdekakan dia, maka tak ada lah boleh jadi wali bagi mu'tiq tu. Iaitu mu'tiq mereka yang memerdekakan ibunya, ibu mu'tiq, ibunya ibu seorang, dengan bahawa ibunya ibu seorang itu pernah jadi sahaya orang. Tu contohlah. Jadi mu'tiq ni makna ibu dia atiqah, ibu dia pernah dimerdekakan. Siapa yang merdekakan? Mu'tiq. Jadi mu'tiq sekarang ni tak ada. Mu'tiq tak ada, asabah mu'tiq tak ada, tinggal anak dia seorang saja. Anak dia tu pula ialah seorang qadhi. Bolehlah dia nikah? Boleh. Habis. Kaedah yang kelima. Okey. Kashfun nikah, kata musannif qadhi. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa jikalau anaknya itu seorang hakim ataupun orang yang memerintahkan tempat tersebut ataupun menjadi wakil kepada wakil wali ibunya untuk menikahkannya, maka sah pernikahan tersebut dengan anak tersebut menjadi wali dan menikahkan ibunya. Bukan itu sahaja, bahkan dapat digambarkan masalah anak dapat menikahkan ibunya sendiri dengan bahawa anak tersebut pemilik bagi ibunya, yakni anaknya tersebut merupakan hamba mukatab. Sekali, bukan itu sahaja, bahkan dapat digambarkan masalah anak dapat menikahkan ibunya sendiri dengan bahawa anak tersebut pemilik bagi ibunya, yakni anaknya tersebut merupakan hamba mukatab. Kemudian anak yang berstatus mukatab tersebut mendapat keizinan daripada penghulunya, maka anak tersebut pun menikahkan ibunya atas jalan milik hasil daripada izin penghulunya. Sekarang ni anak bagi ibu itu ialah statusnya hamba mukatab. Jadi hamba mukatab ada tuan dia, penghulu dia. Hamba mukatab ada penghulu dia. Dan ibu dia pun, dan ibu dia ni ibu dia ni hamba juga. Ibu dia ni hamba juga, cuma anak bagi ibu ni status dia hamba mukatab. Jadi dalam bab hamba mukatab dengan hamba muba'ab, dia boleh menikahkan dengan orang lain dengan syarat izin wali, izin penghulu. Sekarang ni anak dia hamba,
Ibu dia hamba juga. Cuma status hamba anak dia ni mukatab. Jadi dia pun menikahkan ibunya itu hasil dari persetujuan dan keizinan penghulu dia. Boleh? Boleh. Bila dah dapat izin penghulu, maka seolah-olah dia memiliki ibu dia dan dia itu boleh menikahkan ibunya sendiri. Tu status mukatab. Ini mukatab dengan muba'ab, dia ada keistimewaan yang tersendiri, iaitu dia boleh menikahkan orang lain dengan syarat dia dapat izin daripada penghulu. Adapun tak dapat izin daripada penghulu, maka tidak boleh menikahkan orang lain. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, kaedah yang ketiga. Bukan. Seperti, tak habis. Bukan. Keempat, habis dah. Kaedah yang kelima. Maka jika tiada ada wali asabah, segala yang tersebut itu, wali asabah bagi mu'tiq tak ada, bagi ibu tak ada. Jika ada baginya bagi ibu yang memerdekakan dia, yang memerdekakan ibu, maka yang memerdekakan dia, yang memerdekakan ibu, itulah wali. Sekarang ni anak pun tak ada, anak yang statusnya mu'tiq pun tak ada, anak yang statusnya asabah bagi mu'tiq pun tak ada, anaknya yang merupakan anak sepupu pun tak ada, anak yang hasil wati syubhat pun tak ada belaka. Jadi siapa jadi wali ibu dia ni? Iaitu orang yang memerdekakan ibunya yang bukan anaknya. Itulah. Maka yang memerdekakan dia, yang memerdekakan ibunya, itulah walinya, wali ibu. Kemudian selepas daripada orang yang memerdekakan dia, mu'tiq, yang ni mu'tiq yang bukan anak. Tadi mu'tiq anak, ni mu'tiq anak tak ada, anak sepupu tak ada, anak wati syubhat tak ada, semua tak ada. Kalau tak ada juga mu'tiq, maka segala asabah yang memerdekakan dia, yang memerdekakan ibunya. Jadi asabah bagi mu'tiq pula yang menikahkan dan mewalikan ibunya. Jadi siapakah asabah mu'tiq? Tu dia bagi tu tertib asabah mu'tiq. Sebelum pergi kepada tertib asabah mu'tiq, kata muallif rahimahullahu taala, orang yang memerdekakannya boleh menikahkan jika tiada segala wali tersebut. Dia kata musannif, jika ada baginya yang merdekakan dia. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala dalam Mughni dan Syekh Ad-Damini rahimahullah dalam An-Najmul Wahash telah menjelaskan bahawa orang yang merdekakannya boleh menikahkan seorang perempuan jikalau tiada segala wali tersebut, ialah jika orang tersebut lelaki sahaja. Mu'tiq yang kita kata boleh mewalikan ibunya, syaratnya mu'tiq tu lelaki lah dengan perempuan. Kalau perempuan mu'tiqah. Jadi kalau perempuan tu yang menikah, yang memerdekakan dia, tu tak jadi wali lah. Sebab perempuan tak jadi wali, lelaki saja. Kemudian jika tiada, maka berpindah kepada segala asabahnya. Contoh kalau mu'tiq itu perempuan, jadi tak ada jadi wali, pindah pada asabah. Asabah bagi perempuan yang memerdekakan dia. Sama ada orang yang merdekakannya itu lelaki ataupun perempuan. Pergi pada asabah. Mana kalau lelaki itu mati, lelaki itu yang merdekakan ibunya, lelaki itu mati, pindah asabah. Ataupun mu'tiq, orang yang merdekakan ibunya itu ialah perempuan. Perempuan tak ada jadi wali, pindah ke asabah. Asabah itulah yang ikut tertib muka surat 68 ni. Tarik nombor 12. Asabah ialah ahli waris yang sabit dalam hukum faraid, yang akan menerima seluruh harta warisan jika dirinya bersendirian, ataupun menerima baki harta orang yang meninggal dunia tersebut setelah dibahagikan kepada waris lain yang berhak menerima harta pusaka. Sebab tu kita kata asabah ni dia istilah faraid. Kena mengaji faraid lah. Cuma asabah ni siapa? Ni yang ikut tertib ni antara orang yang asabah dia panggil. Bahagian asabah ini terbahagi pada 3, iaitu asabah bin nafsi, asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Asabah bin nafsi membabitkan semua waris lelaki kecuali suami dan saudara seibu. Adapun asabah bil ghair melibatkan orang yang sama darjatnya akan tetapi berbeza jantina, seperti anak lelaki si mati dan anak perempuan si mati. Beza jantina tu, tapi sama darjat dari sudut anak, bunuwah. Akhir sekali asabah ma'al ghair terkena kepada saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa dalam keadaan bersamanya terdapat anak perempuan ataupun cucu perempuan, akan tetapi dengan syarat tiada saudara lelaki seibu sebapa dan tiada saudara lelaki sebapa. Itu ringkas je lah.
Apa maksud asabah? Yang asabah kesimpulannya ada 3. Asabah ma'al ghair, asabah bin nafsi dengan asabah bil ghair. Detailnya ngaji faraid. Itu ya. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, tertib asabah mu'tiq. Tertib asabah orang yang memerdekakan seorang. Jadi sekarang ni kita ada asabah, ada setiap orang mesti ada asabah dia. Contoh anak dan sebagainya mesti ada asabah. Sekarang ni orang yang memerdekakan seseorang punya asabah. Orang yang memerdekakan dia punya asabah. Jadi kalau orang mu'tiq tak ada, asabah yang ganti jadi wali. Siapa asabah tu? Pertamanya maka didahulukan anaknya, anak mu'tiq. Anak orang yang memerdekakan dia. Jadi contoh ibu ni hamba. Dia ada penghulu namanya Ali. Kemudian Ali memerdekakan dia. Ibu pun merdekalah jadi atiqah. Ali ni pun mati. Ibu ni tak ada siapa jadi wali, melainkan Ali, penghulu dia sepatutnya, penghulu yang mu'tiq tadi. Tiba-tiba mati, maka pindah pada anak Ali lah. Anak Ali nama Muhammad contohnya. Tu dia panggil asabah yang pertama. Kalau tak ada anak dia, kemudian maka cucunya, jika terkebawah sekalipun, ikut cucu, cicit, buyut. Kalau tak ada, kemudian maka bapaknya, bapak bagi ibu, bapak bagi mu'tiq, bapak bagi orang yang merdekakan tadi. Kemudian maka saudaranya, saudara bagi mu'tiq yang seibu sebapak. Saudara ni abang adik lah. Kemudian maka kemudian maka saudara sebapaknya. Okey, ikut macam dulu. Kemudian maka anak saudara yang seibu sebapaknya. Kemudian maka anak saudara yang sebapak. Kemudian maka neneknya. Lambat sikit datuk. Nenek ni datuk lah. Datuk dia bukan macam wali. Wali, bapak, terus nenek. Atas pandangan mu'tamad. Kalau mazhab Maliki, anak, saudara baru nenek. Bapak, saudara baru nenek. Baru datuk. Iaitu bapak bagi bapaknya. Bapak bagi bapak ni tafsir bagi nenek lah. Nak kata datuk. Kemudian maka mamak bagi mu'tiq. Bapak saudara mu'tiq. Yang seibu sebapak dengan bapaknya, bapak mu'tiq. Mana bapak saudara sebelah bapak, bukan bapak saudara sebelah mak. Sama juga tadi, anak saudara yang sebapak, anak saudara yang seibu sebapak. Bukan. Okey, bawah tu. Dia kata kemudian maka mamaknya mu'tiq, bapak saudara yang sebapak dengan bapaknya. Mana belah bapak, mu'tiq ni ada pak saudara yang sebapak, belah bapak bukan belah ibu. Tu dengan bapak mana bukan belah ibu tu. Kemudian maka anak mamaknya, anak mamak mu'tiq, mana anak saudara anak bagi pak saudara dia panggil sepupu yang seibu sebapak dengan bapaknya. Jadi sepupu dia ni sepupu belah bapak, bukan sepupu belah mak. Jadi tadi ada orang komen kat FB kita buat taswir 2 masalah tu. Dia kata ada masalah yang mana sepupu ni belah mak. Tak boleh, tak ada. Sepupu belah mak tak ada. Kalau tengok bab wali, tengok wali sama juga. Dia kata yang ke-9 tu, maka anak mamaknya yang seibu sebapaknya dengan bapaknya, dia belah bapak juga, belah mak tak boleh. Sebab yang jadi wali ni asalnya ialah lelaki. Jadi semua belah lelaki belaka. Kalau nak pindah daripada akrab kepada abad pun semua yang belah lelaki belaka, yang belah bapak, belah ibu tak dapat. Kemudian maka anak mamak bagi mu'tiq yang sebapak dengan bapaknya mu'tiq, seperti dahulu dalam bab wali. Kata muallif, anak mamaknya yang sebapak dengan bapaknya dalam ad-dalil nasah telah menyatakan tertib yang selepasnya, iaitu selepas pada ni kalau kita ni terus 13, sepatutnya ada lagi. Mana? Iaitu bapak kepada datuknya, datuk mu'tiq. Kemudian baki segala asabah orang yang memerdekakannya. Kemudian didahulukan orang yang memerdekakan akan orang yang memerdekakan seorang perempuan lain. Didahulukan orang yang memerdekakan akan orang yang memerdekakan seorang perempuan lain. Kalau tak ada habis ni dia cari pula orang yang memerdekakan orang yang memerdekakan ibu dia. Maknanya sekarang ni ibu dia ni hamba, penghulu dia ni juga dulu hamba, tapi pernah dimerdekakan oleh seorang yang lain. Okey,
Jadi ibu dia ni pun dimerdekakan. Sekarang ni mu'tiq bagi ibu dia tak ada, asabah pun tak ada. Lepas tu pindah pada siapa? Pindah kepada orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan ibunya. Mu'tiq yang kedua. Jika tiada, maka berpindah kepada asabah, orang yang memerdekakan akan orang yang memerdekakan perempuan tersebut. Ikutlah. Jadi maknanya tamanya ibu tadi tak ada wali apa, tinggal mu'tiq. Okey, mu'tiq, orang yang memerdekakan ibunya yang akan jadi wali. Tak ada, maka turun pada asabah-asabah. Tak ada juga, pergi kepada orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan ibunya. Kalau ada lah. Kalau ada begitu, maknanya orang yang merdekakan ibunya ni dulu wali, dulu penghulu juga, dulu hamba juga. Cuma dimerdekakan dengan orang lain. Kalau sekarang ni dia atiq. Dalam masa yang sama dia merdeka, dia pun ada hamba. Hamba ni ibu, seorang ibu. Maka ibu ni pun dimerdekakan pula oleh atiq tadi. Yang mana atiq ni dimerdekakan oleh orang lain. Jadi kalau atiq yang menjadi mu'tiq pada ibu ni tak ada, asabah dia pun tak ada, pindah kepada orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan ibunya. Gitu. Lepas tu ikutlah asabah ni, anak kepada orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan ibunya. Kemudian cucu kepada orang yang memerdekakan, orang yang memerdekakan ibunya, dan sampai ke bawah. Dan demikianlah seterusnya. Habislah, selesai. Nombor 13. Kemudian segala asabahnya. Kemudian segala asabahnya. Asabah. Kemudian segala asabahnya seperti pada pusaka. Kemudian segala asabahnya, mana tadi? Maka didahulukan anaknya. Kemudian segala asabahnya. Okey. Ni bukan asabah mu'tiq lah, ni asabah ibu. Mana asabah mu'tiq yang dahulukan dulu, baru asabah ibu gitu. Jadi yang orang yang ibu tadi, yang hamba tadi tu, hamba tadi tu yang jadi wali dia itu, kalau tak ada wali lain, pergi kepada mu'tiq. Lepas tu pergi pada mu'tiq tak ada, pergi pada asabah mu'tiq. Asabah mu'tiq sampai ke bawah tu pun tak ada, baru pergi kepada asabah ibu tadi. Itu. Tu dia kata seperti pada pusaka, melainkan. Mana sama macam pusaka, melainkan mana tak sama. Tak sama disebut mana? Didahulukan saudara dan anaknya, anak saudara. Didahulukan saudara dan anaknya, anak saudara. Didahulukan saudara dan anaknya, anak saudara atas neneknya. Nenek bagi ibu tadi. Sama ya. Dan mamaknya, mamak ni pak saudara. Sama ya. Dan anak mamak bagi ibu tadi. Didahulukan atas bapak neneknya. Bapak neneknya ni mana bapak moyang lah panggil. Bapak nenek ni pak bagi pak. Pak bagi pak. Moyang lah. Itu dia punya tertib, asabah mu'tiq. Kata Kasyfun Niqab kita, Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa perkara yang dimaksudkan di sini ialah tertib segala asabah bagi orang yang merdekakannya itu sama seperti tertib segala asabah nasab keturunannya. Namun begitu, dikecualikan daripada keserupaan tersebut pada datuk nasab. Hal ini berlaku kerana datuk nasab lebih diutamakan berbanding saudara lelakinya dalam asabah nasab keturunan. Sebaliknya, asabah orang yang merdekakannya itu diutamakan saudara lelaki dan anak saudara lelaki berbanding datuknya. Sekarang ni asabah mu'tiq kita ni 1 sampai 12 tu. Mula-mula anak, kemudian cucu, kemudian bapa, saudara sebapa, anak saudara seibu sebapa, anak saudara sebapa, datuk, kemudian pak saudara, kemudian pak saudara seibu sebapa. Kemudian anak bagi pak saudara, sepupu lah, sepupu seibu sebapa bagi bapa. Kemudian sepupu bagi sepupu sebapa bagi bapa. Itu untuk tertib asabah mu'tiq. Tapi kalau tertib asabah ibu tu sendiri, ataupun dia panggil tertib asabah nasab,
Dia sama saja kecuali didahulukan saudara dan anak dia. Didahulukan saudara dan anaknya atas neneknya. Nenek bagi ibu tadi. Nenek seseorang perempuan boleh ke? Dan mamaknya, iaitu pak saudaranya, dan anak mamaknya, iaitu sepupunya, didahulukan atas bapa neneknya, iaitu moyang dia. Tu Sebab tu dia kata kasih ni kuat tadi. Dia kata yang dimaksudkan di sini adalah tertib segala asabah bagi orang yang merdekakan itu sama seperti tertib segala asabah nasab keturunannya. Namun begitu, dikecualikan daripada keserupaan tersebut pada datuk nasab. Hal ini berlaku kerana datuk nasab lebih diutamakan berbanding saudara lelakinya dalam asabah nasab keturunan. Sebaliknya, asabah orang yang merdekakan itu diutamakan saudara lelaki dan anak saudara lelaki berbanding datuknya. Gitu. Utamakan saudara lelaki. Saudara lelaki. Ni saudara lelaki. Lepas tu anak saudara lelaki. Anak saudara lelaki. Okey, jadi jalan tertib asabah tu nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Nombor 4, nombor 5 kan saudara. Nombor 5 saudara. Nombor 6 anak saudara. Nombor 7 anak saudara. Kemudian nombor 9 kan nenek. Nenek tu datuk lah. Okey, ni tertib asabah mu'tiq. Kalau tertib asabah nasab, dia terbalik. Nenek tu pergi dulu. Nenek tu nombor 3, nombor 4. Yang nombor 4, 5, 6, 7 tu belakang dia. Terbalik itu je. Tu maksud dia. Baru faham. Jadi tertib asabah mu'tiq beza dengan tertib asabah nasab. Asabah nasab dia dahulukan datuk dulu berbanding dengan saudara, anak saudara. Kalau asabah mu'tiq didahulukan saudara dengan anak saudara berbanding datuk. Seperti yang jadual dalam muka surat 68. Tu asabah mu'tiq. Kalau asabah nasab terbalik je. Lepas bapa, nenek selalu, barulah saudara dengan anak saudara. Lalu dalam Kasyfun Niqab kata, dia kata, yang dimaksudkan di sini ialah tertib segala asabah bagi orang yang merdekakannya itu sama seperti tertib segala asabah nasab keturunannya. Sama, tetapi dikecualikan dari keserupaan tersebut pada datuk nasab. Datuk ibu tu, datuk perempuan tu. Hal ini berlaku kerana datuk nasab lebih diutamakan berbanding saudara lelakinya dalam asabah nasab keturunan. Jadi, saudara lelaki duduk bawah, datuk duduk atas. Kalau asabah mu'tiq, saudara duduk atas, anak saudara duduk atas, datuk duduk bawah. Ni terbalik je kalau asabah nasab. Sebaliknya, asabah orang yang merdekakannya itu diutamakan saudara lelaki dan anak saudara lelaki berbanding datuknya. Sebab itu kalau asabah mu'tiq, lepas bapa terus saudara, kemudian anak saudara, baru datuk. Kalau asabah nasab, lepas bapa datuk dulu, baru saudara, baru anak saudara. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, belum lagi. Imam As-Subki rahimahullahu taala telah menjelaskan bahawa seperti pada pusaka ini membawa kepada 3 kebarangkalian. Pertama, kiasnya atas harta pusaka. Dia kata tadi ibarat seperti harta pusaka tu maksud dia apa? Pandangan pertama Imam As-Subki kata yakni kiasnya atas harta pusaka. Macam harta pusaka. Okey. Yang nombor 2, tertib susunan asabah orang yang merdekakannya itu sama seperti tertib susunan asabah nasab keturunannya. Dia nak bahas ibarat seperti pada pusaka tu. Apa maksud sama seperti pusaka? Pertama dia kata, itu kias. Pandangan kedua, maksud yang kata seperti pada pusaka ni makna tertib asabah orang yang merdeka dengan tertib asabah nasab sama. Okey. Yang ketiga, tertib asabah orang yang merdekakannya itu pada menikahkan seseorang serupa dengan asabah nasab keturunan, kecuali diutamakan dalam bab asabah nasab keturunan itu mendahulukan datuk berbanding saudara lelaki, sedangkan dalam bab menikahkannya itu justru mana gini khilaf. Mana khilaf lah. Imam Subki kata khilaf 3 qaul. Asabah nasab keturunan yang dia kata seperti pada pusaka, maksudnya apa? Pandangan pertama, kias macam harta pusaka. Itu maksud dia. Pandangan kedua kata, asabah keturunan dengan asabah mu'tiq sama je tertib dia. Tak payah ubah dah yang mana dulu, mana kemudian. Sama, sebiji.
Pandangan ketiga kata tak serupa. Kerana asabah mu'tiq mendahulukan saudara dengan anak saudara berbanding dengan datuk. Kalau asabah keturunan didahulukan datuk, baru saudara, baru anak saudara. Terbalik. Jadi yang ketiga adalah yang dipakai oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Iaitu apa? Iaitu asabah mu'tiq tak sama dengan asabah nasab. Satu je. Iaitu dari sudut asabah nasab mendahulukan datuk, sedangkan asabah mu'tiq mendahulukan saudara dengan anak saudara, baru datuk. Tu. Oleh sebab itu Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa menurut pandangan asah, saudara lelaki orang yang memerdekakannya itu lebih utamakan berbanding datuk orang yang memerdekakannya. Bukan itu sahaja, bahkan seorang anak kepada perempuan tersebut tidak boleh menikahkannya dengan lelaki lain, sedangkan anak bagi orang yang memerdekakannya itu boleh untuk menikahkannya. Dia kata menurut pandangan yang asah, saudara lelaki orang yang memerdekakannya, saudara lelaki orang yang memerdekakannya, mana saudara lelaki mu'tiq, lebih diutamakan berbanding datuk mu'tiq. Betul lah, dari sudut asabah saudara lebih tinggi daripada datuk. Beza dengan asabah keturunan. Asabah keturunan didahulukan datuk berbanding dengan saudara. Bukan itu sahaja, bahkan seorang anak kepada perempuan tersebut tidak boleh menikahkannya dengan lelaki lain, sedangkan anak bagi orang yang memerdekakannya itu boleh untuk menikahkannya. Dia kata anak bagi perempuan tu yang nak kahwin tu tak boleh menikahkan perempuan tu, tak boleh menikahkan ibunya. Mana padahal anak bagi mu'tiq itu masih ada. Maka anak bagi mu'tiq itulah yang akan menikahkan perempuan tersebut. Kerana anak bagi mu'tiq itu dia panggil asabah. Mu'tiq sekarang ni tak ada, tinggal asabah. Asabah bagi mu'tiq siapa? Pertama anak. Anak bagi mu'tiq inilah yang akan menikahkan ibunya. Bukan anaknya sendiri. Anak boleh nikahkan ibu sendiri. Tapi anak, status anak, tapi bukan anak ibunya secara mubasyaratan, secara bunuah tidak, tapi anak bagi asabah. Itu boleh. Habis, selesai. Beberapa masalah mu'tiq. Mu'tiq ni orang yang memerdekakan. Gitu Mu'tiq ni orang yang memerdekakan seseorang. Mu'tiq ni lelaki, kalau mu'tiqah perempuan. Masalah pertama, jika berkahwin sahaya laki-laki akan perempuan yang memerdekakan seorang. Jika berkahwin sahaya. Sahaya ni fa'il lah. Jika berkahwin oleh sahaya laki-laki, ini hamba laki-laki berkahwin dengan seorang perempuan. Seorang perempuan mana yang memerdekakan seorang? Saya nombor 2 dia akan jelas tu. Kejap, nombor 1 tak baca lagi ni. Bacalah. Jika berkahwin sahaya, yakni jika berkahwin oleh sahaya laki-laki, maf'ulun bih akan perempuan mana yang memerdekakan seorang, yakni yang memerdekakan oleh seseorang, maka beranak ibu tu, maka adalah yang mengkahwinkan anak itu tuan ibunya, penghulu ibunya, ibu anak tu. Maka jika dimerdekakan bapaknya, bapak bagi perempuan tu, maka bapaknya jadi wali nikahnya. Nombor 2 dia ibarat dia payah sikit Tengok nombor 2, yakni jika berkahwin sahaya laki-laki. Tengok dia ulang balik. Sahaya laki-laki tu fa'il. Akan perempuan yang pernah jadi sahaya. Gitu. Perempuan yang pernah jadi sahaya. Mana bila kata pernah jadi sahaya, dia tu atiqah lah, bekas hamba. Mana sekarang merdeka. Seorang sahaya laki-laki bernikah dengan perempuan yang pernah jadi sahaya. Mana laki-laki hamba bernikah dengan perempuan atiqah, maka beranak. Lepas tu yang dalam kitab tu, ibarat kitab idah dia kata apa? Akan perempuan yang memerdekakan seorang, yakni yang memerdekakan oleh seseorang akan perempuan tu. Mana perempuan ni bekas hamba, dia panggil atiqah. Lepas penghulu tadi bernikah dengan atiqah, maka beranak perempuan tu. Maka adalah wali yang mengkahwinkan anak itu, anak yang hasil hamba laki-laki bernikah dengan atiqah, ialah tuan ibunya, ibu bagi anak. Siapa tuan bagi ibu? Yakni mu'tiqnya, mu'tiq ibu.
Sebab apa? Sebab apa mu'tik pula? Sebab ibu bukannya hamba dah, dia bekas hamba. Bila bekas hamba, dia panggil atiqah. Jadi anak ni nanti hasil daripada pernikahan hamba laki-laki dengan atiqah, anak dia ni siapa jadi wali? Mu'tik lah. Mu'tik bagi ibu dia. Sebab apa? Kerana bapak bagi anak tu belum dimerdekakan, masih hamba. Okay? Hamba laki-laki bernikah dengan atiqah, dapat anak tu bila nak kahwin esok, yang akan jadi wali bukan bapak dia yang hamba ni. Bapak yang hamba tak jadi wali. Lepas tu siapa? Orang yang memerdekakan ibunya, dia panggil mu'tiq. Dah kalau mu'tiq tu perempuan, pergi pada asabah mu'tiq, ikut turutan tu. Maka apabila sudah merdeka bapak bagi anak, maka ialah bapak yang jadi wali nikah anaknya. Kalau dah bernikah, kalau dah jadi merdeka baru boleh jadi wali. Kalau tak merdeka lagi tak boleh jadi wali. Dia kena mu'tiq jadi wali. Lepas tu dalam ibarat dia kata, jika berkahwin sahaya, yakni jika berkahwin oleh sahaya laki-laki akan perempuan yang memerdekakan seorang, yakni yang memerdekakan oleh seorang, maka bapak bagi perempuan tadi jadi wali.